Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebergantungan hati kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan memberkati perjumpaan kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita, dan mudah-mudahan kita mengharapkan agar Allah terus memilih kita sampai bila-bila tuan-tuan untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, untuk kita sentiasa berniat tuan-tuan ni dalam majlis ilmu ini untuk kita menambahkan lagi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ni. Dia tuan-tuan, jalan untuk kita dekat kepada Allah ni berbagai-bagai cabangnya. Jadi maknanya jalan untuk Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita untuk dekat kepada Allah ni luas. Jalan solat boleh dekat diri kepada Allah, jalan zikir boleh dekat diri kepada Allah tuan-tuan ni. Jalan bersedekah, yang ni kita sekarang ni sudah hampir kepada untuk ibadah korban, maka ibadah korban itu juga adalah jalan untuk kita dekat diri kepada Allah tuan-tuan ni. Maka tuan-tuan dan sekalian, antara jalan yang besar ataupun antara jalan yang paling penting untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah ialah berada dalam majlis-majlis ilmu tuan-tuan ya. Maka kita berada dalam majlis ilmu ini juga salah satu jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah, dengan kita mendalami ilmu-ilmu ini, supaya dengan pengetahuan-pengetahuan inilah kita akan dipermudahkan oleh Allah perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Maka insya-Allah alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung pengajian Tauhid tuan-tuan ni. Tauhid ni maksudnya pengajian untuk kita mengenal kepada Tuhan kita, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan pastikan, tak kiralah majlis ilmu yang saya sampaikan ke, ataupun Ustaz Hamka, ataupun Ustaz Salam, ataupun mana-mana ustaz tuan-tuan ni, bila kita berada dalam majlis ilmu, pastikan niat kita berada dalam majlis ilmu untuk kita dekat kepada Allah tuan-tuan ya. Kerana pada hakikatnya semua ilmu yang kita pelajari ini adalah untuk kita semakin mengenal diri kita, dan untuk kita semakin mengenal kepada Allah, dan untuk kita semakin dekat diri kepada Allah. Jadi pengajian tauhid juga adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang-orang yang semakin banyak pengetahuan tauhidnya, semakin dekatlah diri dia kepada Allah ya. Maka orang-orang yang semakin kuat makrifatnya ataupun semakin kuat pengenalannya kepada Allah dengan pengajian ilmu tauhid, maka semakin kenallah dia kepada Allah, maka semakin kuatlah cintanya tuan-tuan. Maka semakin kuatlah rasa takutnya kepada Allah bila hati itu semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan sekalian, malam ni kita nak menyambung kepada perbicaraan tauhid. Kalau yang sebelum ini tuan-tuan ya, saya dah bicarakan ataupun kita sama-sama telah berbincang mengenai dengan asas-asas tauhid itu tuan-tuan ya. Bagaimana kita nak menghayati tauhid dalam kehidupan kita,
Dan apa itu maknanya zikir musyahadah, kita dah sebut dah pada pertemuan kita yang lepas, tuan-tuan ya. Dan kita sebut juga untuk pertemuan kita yang terakhir pada minggu lepas tentang asas kita hidup dekat dunia dengan pengajian tauhid ni adalah dengan 3 asasnya, iaitu minallah, billah, ilallah kan. Yang tu kita dah perjelaskan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk kita menghayati minallah, billah, ilallah ni, tuan-tuan ya, supaya kita ni sentiasa tidak merasakan diri kita ni berpisah dengan Allah ya. Kita kena sentiasa merasakan kita ada Allah. Kita sentiasa kena merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha-maha dekat dengan diri kita. Jadi sebab tu nak kena ada minallah, billah, ilallah tadi, barulah kita benar-benar merasakan betapa Allah itu sangat hampir kepada kita. Sebab tu dalam Al-Quran itu, tuan-tuan ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hampir kepada kamu itu, kata Allah, kami ni hampir kepada kamu lebih hampir daripada urat marik, tuan-tuan ya. Ini kata-kata Allah. Maksudnya Allah nak cerita kepada kita, Allah ni dengan kita ni, dia lebih hampir kepada kita lebih daripada urat marik yang ada pada kita ni, tuan-tuan ya. Dia urat marik ni urat nafas kita, tuan-tuan ya. Sebab tu urat marik ada kat tengkuk kita ni, kalau orang yang mengaji persilatan ataupun yang belajar ilmu pertahanan diri ni, tuan-tuan, maka dia akan belajarlah urat yang boleh dikatuk di atas kepala ni boleh menyebabkan seseorang ni mati. Jadi maknanya urat ni, tuan-tuan, dia penting kepada diri kita ni. Maknanya urat ni kalau diputus ke, tuan-tuan, ataupun dibocor ke, tuan-tuan, tak darah tu mengalir ke urat ni, diputus ke, maka orang tu boleh mati. Sebab urat ni dia bersambung kepada otak kita, tuan-tuan ya. Maka kita ni dengan hampir urat ni pada kita, Allah lebih hampir daripada kita. Jadi sebab tu, tuan-tuan, jangan pernah rasa bersendirian. Ataupun bila kita ada masalah, kita tak tahu nak mengadu kepada siapa. Ataupun dalam keadaan kita berseorangan, kita rasa boring. Jangan rasa macam tu, tuan-tuan ya. Kita kena sentiasa rasa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa maha ada untuk kita. Tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa ada, sentiasa maha ada untuk kita, tuan-tuan ya. Untuk mendengar doa kita, untuk melihat ibadat kita, untuk menilai ketaatan kita. Inilah kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita rasa aku ni berseorangan, tak. Kita sentiasa ada Allah. Jangan kita rasa boring lah, nak buat apalah, tak tahu nak buat apalah, tuan-tuan tak. Jangan pernah kita rasa hidup kita ni kosong, kerana kita sentiasa ada Allah untuk kita memenuhkan masa-masa kita, tuan-tuan ya. Jangan kita rasa tak tahu nak buat apa. Kita sentiasa ada Allah untuk kita berhubung, tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang beriman ni tidak pernah merasakan hidup ini tidak bermakna. Ataupun orang beriman ni tidak pernah merasakan hidup ni kosong. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia tahu setiap masanya ada peluang untuk dia berhubung dengan Allah. Di mana kosongnya, tuan-tuan? Hanya orang-orang yang mengejar dunia, mengikut hawa nafsu, dia akan rasa puas dengan dunia, ataupun dia akan rasa boring. Lepas habis dia buat satu dosa, satu maksiat, ataupun suatu keseronokan, habis benda tu dia akan mencari-cari lagi. Dia rasa boring. Lepas ni aku nak buat apa dan sebagainya. Orang beriman yang sentiasa dia merasakan Allah itu sentiasa ada untuk diri dia, tuan-tuan tak? Untuk menilai zikir dia, untuk menilai ingatan dia, untuk memberi pahala atas zikir-zikir dia, maka dia tidak pernah merasakan hidup ni kosong. Maksudnya dia tahu setiap masa dia sentiasa ada peluang, ataupun dia sentiasa ada ruang-ruang untuk dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman tak pernah boring dalam kehidupan ni, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, matalah sekalian, jadi kita ni nak menyambung kepada asas tauhid, tuan-tuan ya, yang kita sebutkan minallah, billah, ilallah tu. Dan saya sebut dengan tuan-tuan pada minggu lepas, tuan-tuan nak, yang datang daripada Allah tu kita nak bicarakan pada malam ini, apa pula yang datang daripada Allah ya. Maksudnya kita dah bicara dah, kita ni daripada Allah, kita tu daripada Allah, tuan-tuan nak. Dan minallah tu maknanya semua ni datang daripada Allah, tuan-tuan. Kita boleh bersama-sama pada malam ini ni, semua anugerah kurniaan daripada Allah. Alhamdulillah, Allah pilih kita, Allah sayang kita, Allah rahmati kita, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, yang daripada Allah tu apa? Yang ni kita nak bercerita pada malam ini, tuan-tuan ya. Yang datang daripada Allah tu apa bendanya, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya perkara ni kita dah setiap maklum tahu dah, cuma ulama susun, tuan-tuan ya. Bagi kita akan nampak, bagi kita nampak satu persatu. Maknanya kita dengan Allah ni, maknanya dari segi susunannya bagaimana, jadualnya lah, kita kata rangka-rangkanya, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, yang datang daripada Allah ni dia ada 4. Yang ni kita nak bicara pada malam ni, tuan-tuan ya. Ni semua adalah mukaddimah tauhid, belum masuk kitab lagi ni, tuan-tuan ya. Begitu juga dengan tasawuf pagi tadi yang saya duk cerita dengan tuan-tuan tu, tak masuk kitab lagi tu, tuan-tuan ya.
Itu semua asas-asas pengenalan tasawuf dah. Nanti bila kita dah faham tasawuf tu apa, tauhid ni apa, dah nampak gambaran dah tuan-tuan dah. Saya dah cerita maknanya asas tauhid tu kita hidup sentiasa rasa bertuhan, sentiasa kita rasa diri kita ni ada Allah. Dah faham dah tauhid tu maksudnya jiwa kita ni sentiasa berhubung dengan Allah, sentiasa nampak Allah, sentiasa mengesakan Allah. Jadi bila dah nampak asas-asas tauhid tu nanti, bila kita masuk kitab nanti tak apalah, gambaran tu jelas dah tuan-tuan nak. Jadi gitu. Macam kalau kita nak masuk kerja, tuan-tuan nak, bila kita nak masuk kerja, kita diinterview, tuan-tuan nak, dan diperjelaskan kepada kita kerja kamu ni skopnya macam mana, tuan-tuan nak. Dia akan cerita sikit-sikit kepada kita, kamu ni kena gitu, belum kerja lagi, tuan-tuan nak. Tapi kita ni dah nampak dah gambaran kerja kita tu, apa tugas kita dekat pejabat ni, kita nak buat apa, nak buat apa. Maka kita bila kita masuk bekerja nanti, kita dah tak pening lah, maknanya kita dah jelas dah apa yang kita nak kerja, tuan-tuan, apa yang kita nak buat sepanjang tugasan kita ni, apa arahan bos tu kita nampak dah. Jadi gitulah tuan-tuan ya. Dalam kita nak memasuki ilmu tauhid ni, kita mengenali asas-asas tauhid tu supaya kita pertama sekali kita jelas tauhid ni apa, tuan-tuan tak. Dan bila kita masuk nanti pada pengajian tauhid, kita dah nampak dah sebenarnya tauhid ni untuk membawa hati kita ini sentiasa balik pada Allah. Tuan-tuan, itu asasnya tuan-tuan ya. Baik, jadi kita nak tengok pada malam ini yang datang daripada Allah itu sebenarnya apa, tuan-tuan ya. Jadi kemuncak tauhid ni tuan-tuan sebenarnya adalah orang-orang yang bila benar-benar dia menghalusi ataupun dia benar-benar menghayati, dia mendalami tauhid ni sungguh-sungguh tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan kemuncaknya sentiasa hati dia ni tuan-tuan nak melihat sesuatu di alam ni tak ada melainkan semuanya adalah daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam diri dia sendiri. Maknanya kemuncak tauhid itu tuan-tuan, kita tu sendiri tidak merasakan diri kita ni memiliki kuasa ataupun memiliki daya dan upaya walau sebelah zarrah sekalipun. Itu kemuncak tauhid tu lah. Maksudnya dia pandang diri dia pun semua kekuatan dia datang daripada Allah. Dia boleh melihat pun Allah bagi. Semua Allah, semua Allah. Jadi orang yang sampai kemuncak tauhid ni disebutkan oleh Allah dalam ayat Quran tu, Qul kullum min indillah. Tuan-tuan tak? Ni ayat Qurannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, kullum. Tuan-tuan tengok dah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri suruh Nabi Muhammad sebutkan, katakan, tuan-tuan tak. Jadi ayat ni Allah cerita pada Nabi Muhammad, tapi maksudnya kita umat Nabi Muhammad pun kena selalu cakap macam tu, tuan-tuan ya. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul wahai Muhammad, katakanlah kullum, semua ni min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemuncak tauhid itu bila mana hati kita ni dapat sentiasa balik pada Allah, sentiasa ingat pada Allah, sentiasa kita melihat alam ni tak ada apa-apa daya upaya walau sebelah zarrah pun yang kita lihat ni semua daripada Allah, semua daripada kuasa dia, semua daripada pemberian dia, semua daripada anugerah dia, tuan-tuan tak. Hatta kita tengok orang-orang miskin yang duk makan tepi jalan, dan kita nampak rezeki yang orang duk beri kepada fakir miskin, kita akan nampak ni semua adalah Allah punya pemberian. Manusia ni dia sebagai satu laluan sahaja untuk menyampaikan rezeki kepada sesama manusia dan sebagainya. Jadi tauhid ni tuan-tuan kemuncak ni sampai kat situ. Jadi bila kita faham minallah yang minggu lepas saya bicarakan, mana-mana yang mungkin baru tonton kita punya kuliah pada minggu ni, boleh rujuk balik lah kuliah kita pada hari Ahad dengan Isnin yang saya cerita pasal tauhid ni, boleh rujuk balik minallah billah inallah tu macam mana. Jadi bila kita faham yang tu pun sebenarnya kita dah tak memandang kepada kekuatan diri dah. Kita sentiasa bersyukur balik pada Allah dah. Malam ni kita nak kuatkan lagi, nak tengok minallah tu pula. Jadi tuan-tuan, bila kita ni dah menghayati hidup kita ni, sebenarnya hidup kita ni daripada daripada bangun tidur sampai tidur ni semuanya dalam Allah lah. Maksudnya dalam anugerah dia, pertolongan dia lah, dah memberi rezeki kepada kita. Kita ni sentiasa dijaga oleh Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu kalau kita tengok dari segi tauhid ni juga tuan-tuan, dia ada dua nikmat yang paling besar, tuan-tuan ya. Jadi maknanya saya habiskan dulu yang tadi tu. Maknanya bila kita dah nampak semuanya pemberian daripada Allah, di situ lagi sudah kita kembali pada Allah dah. Jadi nak tengok minallah tu pula, empat perkara tu lagilah semakin kuatlah hati kita ni sentiasa balik pada Allah. Balik je sepanjang masa, balik je lah kita. Tuan-tuan nak. Dia sebab tu tuan-tuan, kita ni sentiasa sebelum balik dalam kubur nanti, berjumpa dengan Allah di dalam kubur ataupun di akhirat kelak berjumpa dengan zatnya, dekat dunia ni lagi kita dah sentiasa berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Hati kita ni sentiasa balik ingat dia, balik ingat dia tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan matalah sekalian, apa tadi saya nak sebut dengan tuan-tuan tadi, yang saya katakan nak sebut satu perkara tadi tuan-tuan, dah hilang pula ilham tu tuan-tuan ya. Tak apalah tuan-tuan ya. Satu perkara penting tadi yang saya nak sebut tadi, dah
sebut hal lain dah lupa pula tuan-tuan ya. Tak apalah tuan-tuan ni, nanti kalau saya teringat balik saya akan sebut balik apa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan tentang tauhid tadi sebenarnya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya kita nak tengok hari ni adalah minallah tu ni tuan-tuan ya. Maksudnya ada 4 perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak lihat tuan-tuan ya. Dan apa yang datang daripada Allah ni, 4 perkara ni apa dia tuan-tuan ya. Tuan-tuan. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada kita tuan-tuan ya, barang siapa yang menghadapi 4 perkara yang datang daripada Allah ni tuan-tuan, dia menghadapi dengan sifat kehambaan, kata Nabi SAW, orang ni berada dalam cahaya Allah yang agung. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, manusia hari ni kalau tidak betul perjalanannya memahami 4 perkara yang datang daripada Allah ni, hidup dia akan rosak juga tuan-tuan. Hidup dia akan punah juga tuan-tuan ni. Sebab tu kita nak kena faham 4 perkara ni, dan kita kena lalui 4 perkara ni. Tak nak kena lalu. Sebagai hamba, dia kena redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan ni. 4 perkara yang datang daripada Allah ni dipanggil apa tuan-tuan tak? Ya Allah duk bangun pagi untuk bangunkan kita pada sebelah pagi, bagi kita makan tuan-tuan tak? Maksudnya yang Allah datang daripada Allah kepada kita ni tuan-tuan, yang 4 perkara ni tuan-tuan dipanggil apa? Jadi perkara 4 ni dipanggil takdir. Ni yang kita nak bicara ni tuan-tuan ni, takdir. Jadi yang datang daripada Allah ni disebut takdir tuan-tuan ni, sebab kita ni sebenarnya hakikat sebenarnya, kata Nabi SAW, setiap nafas kita ni, kata Nabi, tidaklah berlalu satu-satu nafas manusia, helaian-helaian nafas yang duk keluar masuk ni, melainkan kata Nabi di situ sedang berlakunya takdir-takdir Tuhan. Tuan-tuan tak? Jadi yang ini yang datang daripada Allah ni tuan-tuan ni, maksudnya kita boleh solat, takdir Allah. Kita boleh bersama pada malam ni, takdir Allah. Ataupun kita kata qada qadar Tuhan tuan-tuan ya. Ini yang kita katakan penghayatan beriman dengan qada dan qadar. Tuan-tuan, kita iman kita ada berapa? Ada 6 tuan-tuan ya. Dan kita mesti beriman dengan 6 perkara ni secara yakin, dan 6 perkara ni kena sentiasa mekar dalam jiwa kita. Sebagai orang beriman, dia kena iman dia kepada 6 perkara ni. Asas rukun iman ni maknanya semua itu mekar dalam jiwa dia, dan benda tu hidup dalam hati dia tuan-tuan ni. Beriman kepada Allah hidup. Sentiasa kita merasakan ni semua adalah ciptaan Tuhan, anugerah dia. Itu hidup Allah ni. Kita nak buat dosa, Allah nampak kita. Kita rasa bersalah dengan Allah, istighfar, hidup rasa hati kita dengan Allah. Beriman dengan para malaikat, kita beriman, yakin malaikat ada mencatat amalan kita dan sebagainya. Beriman kepada kitab, begitu dengan Al-Quran yang kita belajar pada hari ini. Begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Jadi maknanya antara iman ni ada iman yang ke-6, yakni beriman dengan qada dan qadar. Baik, qada dan qadar ni apa dia? Qada dan qadar ni adalah semua perkara yang datang daripada Allah dipanggil qada dan qadar lah. Tuan-tuan ya. Jadi qada dan qadar ni ada 4 pecahan dia tuan-tuan ya. Kalau kita sebut yang sebelum ni, minallah billah ilallah tu diri kita. Kita maksudnya melalui kehidupan kita di alam pada hari ni, kita kena sentiasa merasakan kita boleh solat ni daripada Allah. Dan kita solat ni pun dengan Allah lah kita solat. Dan solat ini balik pada Allah, tu kehambaan kita. Yang ni kita nak tengok maknanya dari segi zat Allah ni, diri Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam dia menguruskan sekalian hamba dengan COVID hari ni, angka duk naik duk turun, tu dipanggil apa tu tuan-tuan, yang datang daripada Allah atas kehidupan kita pada hari ni. Itu dipanggil semua sekali, itu dipanggil qada dan qadar tuan-tuan ya. Dan sebenarnya tuan-tuan, penghayatan qada dan qadar ni sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak berhati, nak hidupkan iman kepada qada dan qadar ni sebenarnya setiap saat tuan-tuan ya. Maksudnya setiap saat yang kita tengok ni semua qada dan qadar Allah. Tuan-tuan, itu yang kita nak bicara pada malam ni tuan-tuan ya. Ni sebenarnya kemuncak dia, nak balik tadi itulah, nak balik supaya kita ni melihat alam ni semua dapat kita melihat semua perkara ni adalah daripada Allah. Supaya hati kita tenang tuan-tuan ya. Orang yang tak nampak daripada Allah ni, dia akan serabut tuan-tuan ya. Contohlah tuan-tuan nak, tuan-tuan tengok kucing masuk rumah kita tuan-tuan nak, tak macam mana tuan-tuan nak, tiba-tiba kan, dah tiba-tiba kucing tu duk elok je. Ni contoh tuan-tuan ya. Saya nak cerita kalau orang dapat balik pada Allah, dia tenang. Jadi sebab tu kena sentiasa iman qada dan qadar ni, kena sentiasa hidup dan kena sentiasa sedar siapa yang menguruskan alam ni tuan-tuan ya. Jadi contohnya kucing masuk rumah kita tuan-tuan nak, sebelum-sebelum ni elok je dia. Kalau kita kata dia buang najis sudah kat luar, tah macam mana hari tu tak tahulah. PL dia tu kita kata berubah, tiba-tiba masuk rumah kita, tiba-tiba dia pergi buang apa najis dia dekat atas lantai kita, tiba-tiba tuan-tuan nak. Kalau orang yang tak balik pada Allah, dia akan marah lah, dia akan mengeluh lah tuan-tuan nak. Tapi kalau dia balik terus kepada Allah dengan qada qadar, dia kata Allahu Akbar, ini adalah kehendakmu ya Allah. Di situ dia akan balik kepada ketentuan Tuhan balik kan. Di situ bila dia balik pada Allah, dia akan mampu sabar dengan kehendak Allah. Ni payah ni tuan-tuan ni. Sebab tu dalam pengajian tasawuf ni, ni tasawuf kan, tauhid ni tasawuf. Dia ada kaitan dua-dua ni, tak boleh pisah tuan-tuan ya. Sebab tu dalam pengajian tasawuf ni tuan-tuan, kita ni
nak dapat redha Allah. Betul tuan-tuan tak? Jadi nak dapat redha Allah ni, kita sebagai hamba ni kena ajar hati kita dulu untuk redha kepada Tuhan. Maknanya Allah nak redha kita, kita dulu kena redha pada Allah. Redha pada Allah tu apa? 3 redha pada Allah ni tuan-tuan. Redha atas segala perintah dia. Jangan ada perintah-perintah dia yang kita tak suka ataupun kita mengeluhkan dan sebagainya. Redha. Kalau Allah kata lah tuan-tuan tak? Kita sebagai hamba ni sami'na wa ata'na, ni tasawuf sikit tuan-tuan ni. Redha yang kedua, redha atas segala larangan Allah. Ni payah juga ni. Kadang-kadang nafsu kita ni nak juga pada perkara tu tuan-tuan. Akhirnya kita membelakangkan kehendak Allah tu, kita ikut nafsu kita. Jadi maksudnya bila kita tahu Allah redha supaya nafsu kita jangan buat perkara ni, Allah redha supaya kita ni tinggal perkara ni. Jadi kita nak dapat redha Allah, kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu. Maknanya redha atas segala larangan Allah, jangan buat perkara tu. Dan Allah kata, wahai orang lelaki, wahai orang perempuan, jaga pandangan mata kamu, contohnya kan. Jangan habiskan masa dengan perkara-perkara yang larang maksiat. Maka kita faham itu larangan Allah, itu kehendak Allah atas kita sebagai hamba, maka kita redha, kita tinggalkan. Jangan kenapa kena begini, kenapa begitu, ataupun nafsu kita mengeluh, melawan dan sebagainya. Jangan. Maksudnya bila kita redha dengan segala larangan Allah, tinggalkan larangan. Ini yang paling tinggi ni tuan-tuan. Paling tinggi ialah redha atas segala qada dan qadar Tuhan. Tuan-tuan, tengok kucing masuk tadi, kalau kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak, kita kata celakanya kucing. Tuan-tuan. Tapi kalau kita balik pada Allah, Allah yang sedang menguji kita dengan menghantar kucing ni, tuan-tuan. Maknanya sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok semua perkara ni datang daripada Allah, kita senyaplah. Kita akan kelu lidah kita ni. Yang Nabi SAW menyatakan, kata Nabi apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, bila seseorang itu kenal kepada Allah, maka kelu lidah dia, tuan-tuan. Ini kata Nabi. Maksud kelu tu macam mana? Nak kata apa? Dah maknanya itu ujian daripada Allah dan kehendak dia. Siapa kita nak mempertikaikan perbuatan dia, tuan-tuan? Siapa kita nak kata, kenapa ya Allah? Tak boleh lah, tuan-tuan. Jadi orang yang nak dapat redha Allah ni, dia kena suka dengan segala kehendak Allah. Apa yang Allah tentukan, dia sentiasa suka, redha dan sebagainya. Ni perkara agak berat sikit tuan-tuan. Ni kata ulama tasawuf, redha dengan benda yang nafsu suka tu perkara senang, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat rezeki, dapat duit, dapat makan, tu senang lah sebab nafsu kita suka. Tapi kata ulama tasawuf, nak redha kepada sesuatu perkara yang nafsu tak suka, tu payah. Maknanya kucing berak dalam rumah, nafsu mana yang seronok tuan-tuan nak? Tapi nak redha, nak pasrah, nak balik pada Allah dan redha atas kehendak dia, payah tuan-tuan. Tiba-tiba dalam keadaan duk jaga, contoh na'udzubillah, duk jaga SOP, tiba-tiba Allah takdir kena juga COVID. Tuan-tuan. Kalau orang yang tak balik pada Allah, Allah kenapa aku ni pula kena COVID, aku jaga dah. Tak balik pada Allah lah tu, tuan-tuan ya. Tapi kalau balik pada Allah ni, Allahu Akbar, engkau kehendak ya Allah. Dia balik pada Tuhan balik ya, tuan-tuan. Sebab maknanya yang datang daripada Allah ni, ketentuan dia ni, semua qada qadar ni, Allah ni dia berkehendak. Bila dia berkehendak, apa yang dia kehendak jadi ya, tuan-tuan. Maknanya kita berkehendak lain. Kita dah jaga SOP dan sebagainya, kita rasa tak nak kena lah. Siapa yang nak minta kena macam tu? Tapi kita ni habis usaha dah, tuan-tuan. Tiba-tiba kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Tuan-tuan, sebab tu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kata Allah, fa'alul lima yurid, kata Allah. Dia melakukan suatu perkara yang dia kehendaki. Jadi bila Allah kehendak, kita tak nak sekalipun, jadi maknanya benda tu berlaku lah. Jadi maknanya bila balik pada Allah, Allah kehendak engkau ya Allah. Tapi kita sebagai hamba ni kena yakin pula dengan sifat-sifat Tuhan. Ini masuk tauhid balik, tuan-tuan. Tadi redha segala kehendak Allah tu tasawuf, supaya hati kita ni, hati tasawuf ni, hati ada sifat mahmudah, redha dengan kehendak Allah, tuan-tuan. Tapi dari segi tauhidnya, memandang ini semua kehendak Allah. Aku sebagai hamba ahli tasawuf, aku sebagai hamba yang nak Allah sayang aku kena redha, tuan-tuan. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita dengan anak-anak kita ni, kita marah dia, tuan-tuan. Kita beri suatu pengajaran atas diri dia marah kita balik. Apa abah ni, kolot lah abah ni, tak faham lah orang ni, apa nama manusia, budak-budak sekarang remaja. Biasalah perkara-perkara contoh kita, tuan-tuan. Biasalah remaja pada hari ni dengan benda-benda macam ni, kita marah dia sebab benda yang dia buat tu menyalahi agama. Dia nyalah kita balik, dia salah kita ni, marah kita balik, tuan-tuan. Kita dengan Tuhan kita, kadang-kadang Allah hantar kita ujian sebab Allah nak hapus dosa kita, Allah nak angkat martabat kita, kita pula marah Tuhan. Kenapa ya Allah kau buat aku macam ni? Ni yang kita katakan perlu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dari segi tauhidnya, tuan-tuan, mana kata bila kita melihat semua perbuatan ni datang daripada kehendak Allah, dari segi tauhidnya kita belajar pula sifat Tuhan. Tuhan ni, dia bila buat sesuatu, dia buat sesuatu ni ada hikmah, ada kebaikannya. Tengok kucing masuk tadi, tiba-tiba berak, Allahu Akbar. Maksudnya Allah nak ajar aku sampah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa rahsia Nabi SAW? Dia boleh redha dengan penduduk Taif yang baling batu ni. Ulama tasawuf syarah bab ni.
Maknanya ulama tasawuf meneliti hati Nabi SAW, bagaimana hati Nabi itu mampu kesabarannya sampai tahap begitu. Sampai malaikat Jabalain, maksudnya malaikat yang jaga dua bukit ni datang jumpa Nabi, nak ambil bukit ni, nak pergi hempap lah atas penduduk-penduduk Taif ni, tuan-tuan. Tapi Nabi ni bagaimana dia boleh memiliki sifat sabar yang sangat tinggi ni, sehingga bahkan dia mampu pula bagi tahu kepada malaikat ni, tak payah. Oh, kalau kita, tuan-tuan, orang duk langgar kereta kita, tuan-tuan, tiba-tiba malaikat mari, dia kata, ustaz kata dia kan, aku ni contoh lah, tuan-tuan, aku ni malaikat yang kalau kamu nak aku boleh hantar balik kereta tu. Oh, kita kata pergi, seronok lah kita, tuan-tuan. Sebab kena pula pemandu kereta tu langgar kereta kita, marah kita pula, biadab kita. Oh, kalau kena ni memang sedap no. Kita puas hati benar lah, penuh, mana seronok benar lah kita kan. Maknanya kereta yang menghentam kita dalam keadaan khawajar dan sebagainya, ada malaikat datang pula backup kita. Oh, syok kita, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia telah dianiaya, dizalimi oleh penduduk Taif. Bahkan ketika mana dia mari tu, memang orang kampung hantar budak-budak yang nakal-nakal ni nak baling batu ke Nabi, tuan-tuan. Maksudnya teruklah Nabi ni dianiayai, tuan-tuan. Sampai diriwayatkan Nabi balik ni dalam keadaan kasut Nabi ni berbunyi, darah yang ada dalam kasut Nabi tu sampai bunyi kecak. Maksudnya darah tu banyak, sampai Nabi punya kening ni pecah, tuan-tuan. Terberatlah, tuan-tuan, sangat-sangat berat ujian atas Nabi SAW. Tapi apa rahsia Nabi ni? Nabi ni, tuan-tuan, dia memandang ini semua ujian daripada Allah. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Dia tahu sebenarnya yang menjadikan takdir itu berlaku macam tu, tuan-tuan. Dia tahu Allah lah yang sedang menguji dia, maka tenang jiwa dia. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Inilah kebaikannya orang yang ada tauhid dan balik pada Allah, maka dia melihat makhluk di alam ni semua adalah daripada ujian datang daripada Allah. Maka hatinya mampu tenang, reba, sebab dia sedang nampak Allah lah yang sedang menghantar manusia untuk uji dia, dan Allah lah yang sedang mengangkat martabat kenabian dia, tuan-tuan. Maka perkara ni perkara yang biasa, tuan-tuan, kerana para nabi ni memang ujiannya berat. Kata Nabi SAW, orang yang dekat kepada Allah, makam-makam Nabi ni memang ujian mereka sangat berat. Asyaddul bala, Nabi kata, seberat-berat bala, maknanya di kalangan kami lah. Dan Nabi kata, summa amsaluhum. Kemudian orang yang lepas daripada aku, maksudnya makam Nabi, makam wali, makam siddiqin, maknanya orang-orang yang nak dekat daripada Allah ni memang diuji oleh Allah bertubi-tubi, tuan-tuan, ya. Ujian itu untuk apa? Untuk mengukuhkan keimanan, tuan-tuan, ya. Untuk membawa kita kenal kuasa Allah, untuk kita sentiasa hati kita ni hancur, lebur melihat ataupun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Jadi sebenarnya Nabi SAW itu, tuan-tuan, rahsia kekuatan batin dia adalah dia sentiasa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sebut dengan tuan-tuan, apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ni, semua sedang berlaku ni dipanggil qada dan qadar, tuan-tuan, ni qada dan qadar. Maka setiap yang tuan-tuan duk tengok ni, sikit pun tak terlepas daripada ketentuan qada dan qadar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Sama ada ujian ke, bala ke, kan, apa sajalah, ini semua adalah daripada kehendak-kehendak Allah. Dia tidak akan berlaku kebetulan ke, ataupun dia tidak akan berlaku kita kata semula jadi, tak. Itu semua dalam kehendak Allah. Sebab tu kita yang memahami tauhid ni, tuan-tuan, kita tak boleh kata gini, nasib baik lah, tuan-tuan, nasib baik lah hang ni, tak apa, kereta datang hang pergi tepi, nasib baik lah hang ni, tak. Betul lah kita sebut nasib baik tu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita nampak nasib baik ni macam alam ni seolah-olahnya macam terjadi dengan begitu sahaja. Sepatutnya orang beriman ni jangan sebut nasib baik sangat, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau lah telah menyelamatkan aku daripada kena langgar ni, kan. Maknanya nasib baik kita datang daripada Allah. Kena sebut Alhamdulillah tu. Kadang-kadang kita ni duk nasib baik, akhirnya kita lupa pada Tuhan tu, sampai kita rasa macam benda tu kebetulan, ataupun tiba-tiba orang kata kebetulan lah jadi macam tu. Dia sebut, tuan-tuan, dengan tuan-tuan, dalam kita memahami tauhid ni tak ada benda yang kebetulan, tuan-tuan, ya. Maknanya istilah kebetulan dalam pemahaman kita tauhid ni tak ada sebenarnya. Sebab dunia ni tak pernah berlaku dengan kebetulan. Semua dengan kehendak Allah, kan. Maknanya kebetulan yang kita berada kat sini. Kebetulan tu bahasa kita je sebenarnya. Tapi kalau kita balik kepada Tuhan, memang Allah kehendak kita berjumpa. Jadi kita berjumpa lah. Boleh sebut kebetulan dan sebagainya. Nak kata nasib baik, boleh. Tapi biarlah lapiklah perkataan tu dengan Allah. Jangan kita sebut tu sekadar sebut begitu. Macam kita sebut insya-Allah juga, tuan-tuan. Esok kita jumpa, kita jumpa, boleh jumpa, kan. Maknanya tak salah sebut boleh jumpa, nak jumpa, tapi biar lapik perkataan kita tu insya-Allah esok kita akan jumpa, tuan-tuan, ya. Cuma kita ni alhamdulillah, tuan-tuan, ya, kita ni dah biasa dah dengan sebutan ni. Jadi lapas-lapas ni dah jadi biasa dalam kehidupan kita. Bagus, alhamdulillah, tuan-tuan, ya.
biar kita biasa lapaskan bibir kita dengan insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala. Tengok kucing ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan tak, tiba-tiba kita duk duk kemas rumah kita kan, kita duk pasang kalau rumah lah tuan-tuan tak, duk pasang panggil tu, pelapik meja baru contohnya dah koyak kan, mari kucing tah, contoh rumah-rumah ada kucing ni tuan-tuan tak, tah macam mana dia main-main, dia cakarnya, Allahu Akbar, habis kita kata pelapik meja kita koyak balik, Allahu Akbar, tuan-tuan, berat ujian tuan-tuan tapi ujian kita kata koyak kita punya pelapik meja ni, Allah, sikit sangat ujian tu kalau Allah nak uji kita dengan Nabi dibaling batu dan sebagainya tuan-tuan maka tengok Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya sentiasa mulut kita ajar macam tu tuan-tuan Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni ajar diri kita dengan benda-benda macam tu, sentiasa balik kepada Allah ni tuan-tuan, maka perkara yang berlaku dalam kehidupan kita tu ada pahala tuan-tuan, ada pahala nah. Bila kita berlaku suatu ujian, musibah dan sebagainya, sentiasa mulut kita zikir, ingat pada Allah dengan subhanallah ke innalillah, maka akan ada rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni tuan-tuan, masyarakat Melayu kita ni yang kita rasa kurang baiknya tuan-tuan nak, bila berlaku suatu perkara jadi melatah. Ni saya nak sebut dengan tuan-tuan, janganlah tuan-tuan Mana kata kalau kita ni rasa kita dah nak melatah dan sebagainya, jangan dilayan benda tu tuan-tuan Melatah ni tak sebut nama Allah lah kan. Kita tengok pecut kata dia tuan-tuan pecut macam-macam lah dia sebutnya benda tuan-tuan jadi akhirnya nama Allah dah tak keluar dah. Jatuh macam-macam lah tuan-tuan Saya nak sebut pun tak reti tuan-tuan Terlanggar benda ke apa semua ni jadi melatah tuan-tuan ataupun dia dia terkena sesuatu ke bencana ke apa semua, mulutnya jadi benda lain disebutnya. Ni tak baik tuan-tuan. Ni saya nak sebut dengan tuan-tuan pada malam ni kalau ada sahabat-sahabat kita yang jenis melatah, yang terkejut jadi sebut macam-macam perkara, janganlah tuan-tuan, jangan kita layan dia ataupun kita raikan benda tu sampai takut jadi dia punya dah jadi yang kata kebiasaan dia, sampai takut nanti berlaku apa-apa pun dah tak ingat Allah dah. Nauzubillah tuan-tuan Sepatutnya orang yang melatah ni kita ajar leman ke kan, midah kata, kamu ni janganlah ajar diri kamu melatah Maknanya kamu kalau berlaku apa, subhanallah, Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita buat benda tu sebagai bahan lawak kita pergi suka usik cucuk dia duduk melatah, jangan tuan-tuan perkara tu dosa. Buat video pula memalukan orang tu tuan-tuan, mengaibkan diri, malu dia tuan-tuan bukan sedar. Bila dia melatah tu macam mana rupa keadaan bentuk badan dia tak sedar tuan-tuan kita pula tengok tu seronok ni yang kita katakan hari ni kadang-kadang ada dosa yang dilakukan oleh manusia, perkara itu menjadi kebiasaan bagi diri kita. Bila kita melihat perkara tu bukan sahaja satu dosa, bahkan satu hiburan pula untuk kita tuan-tuan melatah ni bukan perkara baik tuan-tuan, bahkan perkara tu maknanya kadang-kadang menimbulkan aib. Yalah kalau dia sebut benda yang bukan-bukan, kadang-kadang saya tengok video tu tuan-tuan ada pakcik-pakcik tu kadang-kadang pergerakan dia tu kita tengok dah tak menjaga maruah diri dia lah tuan-tuan dengan pergerakan tubuh badan dia tu, nak sebut pun tak sesuai dalam kuliah ni tuan-tuan tapi nak ceritanya benda tu memalukan, tapi hari ni orang anggap perkara tu perkara yang menghiburkan, menyeronokkan. Ni bahaya tuan-tuan bila mana Nabi SAW menyatakan di akhir zaman umat aku akan melihat satu dosa tu sebagai satu hiburan tau. Ni bahaya tuan-tuan Nabi kata sebagai peringatannya akan sampai di kalangan umat aku di akhir zaman nanti. Nabi kata manusia sebelum nak masuk kepada akhir zaman, Nabi kata sebelumnya manusia akan berat mulut tuan-tuan untuk mencegah manusia daripada kemungkaran. Ini akan datang umat, Nabi kata akan datang umat aku di akhir zaman, bila mana mereka melihat kemungkaran ni mereka tak tegur dah, mereka senyap je tuan-tuan, tak ajak orang kepada amal makruf, kemudian tak tegur orang buat maksiat dah, pakat senyap belaka tuan-tuan tu dah berlaku dah zaman hari ni tuan-tuan, pakat senyap belaka. Dan Nabi kata lepas daripada tu teruk lagi umat aku ni akan melihat satu dosa ni bukan setakat nak tegur, seronok pula dengan dosa tuan-tuan bergembira pula dengan dosa. Kita duk tengok pun kita pun gembira juga, kita tak rasa perkara tu satu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan jadi maknanya benda tu saya nak sebut, janganlah kita ni melakukan perkara tersebut kerana sepatutnya bila berlaku sesuatu Allah sepatutnya kan Allahu Akbar kita terkejut ke balik kepada Allah, sepatutnya begitu tuan-tuan jadi tuan-tuan insya-Allah lah kita berhenti dulu kita punya pertemuan pada malam ni tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut dengan tuan-tuan ni maknanya tauhid ni adalah perjalanan hati kita ni yang sentiasa nak ingat kepada Allah, nak balik pada Allah, dan kemuncak kepada pengajian tauhid ni kita jadi hamba yang sentiasa bersyukur dan menjadi hamba yang sentiasa bergantung kepada Allah, merasakan lemah, sentiasa merasakan aku ni tak memiliki apa-apa ya Allah,
Kalau maknanya hari ni kita boleh solat isyak ke solat maghrib, nampak rahmat Allah lah yang menyebabkan aku boleh solat maghrib. Dan kita merasa dalam hati kita, ya Allah, lepas ni aku nak solat lagi, nak bangun tahajud, ya Allah tolong aku. Sentiasa kita ni bersyukur. Dan kedua, kita sentiasa merasakan kita sangat perlu kepada Allah, nak Allah, perlukan Allah. Sebab tanpa Allah, tuan-tuan, kita nak melihat alam ni pun tak boleh, tuan-tuan. Tanpa Allah nak mengeluarkan nafas yang ada pada hidung kita, sekali keluar ni pun tak mampu kita nak keluarkan nafas kita. Tanpa Allah, tuan-tuan, kita ni lenyap. Sebab tu maksudnya kita hari ni yang boleh bangun, boleh berjalan ni semua kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah lah kita boleh melihat. Kerana Allah lah kaki kita bergerak. Kerana Allah lah kita boleh makan dan kenyang. Kerana Allah lah hilang dahaga kita. Semuanya kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Ni tauhid kemuncaknya, keadaannya begitu, tuan-tuan ya. Dan kita melihat semua yang berlaku di alam ni datangnya daripada qada dan qadar Allah. Jadi insya-Allah pertuan pada esok, tuan-tuan ni, saya akan sebutkan 4 perkara tu yang datang daripada Allah. Qada qadar tu apa nama 4 perkara tu, tuan-tuan? Yang datang daripada Allah ni umum, tuan-tuan tak? Maksudnya rezeki, ketaatan, ibadat dan sebagainya kan. Jadi apa yang datang daripada Allah tu kepada kita, 4 perkara yang disebutkan dalam qada qadar ni, dia ada 4 pembahagian dia, tuan-tuan tak? Kita akan tengok esok, tuan-tuan ya. Jadi malam ni kita kata duk bercerita, malam ni banyak kita sebutkan mengenai qada qadar tu bagaimana, dan bagaimana jiwa kita ni nak kena sentiasa balik kepada Allah dan redha atas segala berlaku ni, kerana ini semua adalah kehendak Allah ke atas kehidupan kita pada hari ni, tuan-tuan. Cumanya, tuan-tuan, kita kena faham, bila Allah yang mentakdirkan segala sesuatu yang berlaku di atas kita pada hari ni, kita sebagai hamba ni, tuan-tuan, kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala ni apa yang dibuat kepada kita yang baik, alhamdulillah lah. Yang maknanya kita tak sesuai dengan diri kita dan sebagainya, kita kena yakin itu juga baik untuk diri kita. Hatta kucing masuk duk cakar kita punya apa nama tu, kita punya pelapik meja tadi pun tu baik sebenarnya. Cuma maknanya mungkin kita tak nampak hikmah. Sebab dia gini, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran tu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu sangkakan perkara tu buruk pada kamu, tapi sebenarnya perkara itulah yang sangat baik di sisi Allah. Ni perkara ni yang kita nak kena faham, tuan-tuan ya. Kadang-kadang kamu menyangkakan perkara itu baik pada diri kamu, tapi sebenarnya hakikatnya buruk di sisi Allah. Sebab tu orang beriman ni banyak serah diri pada Allah. Biarlah Allah yang mengatur kehidupan dia. Sebab dia tahu kadang-kadang apa yang dia kehendak, dia rasa benda tu baik, tapi rupa-rupanya Allah tahu perkara itu tak baik bagi kita. Contohnya, orang-orang yang duk jaga sangat SOP, bagus perkara tu, ada pahala ibadat di sisi Allah, mengelakkan diri daripada kemudaratan, perkara tu dikira pahala ibadat di sisi Allah, bagus, tuan-tuan. Tapi dalam duk jaga tu terkena juga Allah, kenapa aku duk kena ni dan sebagainya. Tak, maknanya kita rasa tak nak kena, tapi rupa-rupanya kena tu lah baik pada pandangan Allah. Kita rasa kalau kena tu tak baik, itu kita rasa, tuan-tuan. Kita dah usaha macam-macam tak nak kena COVID ni, terkena juga. Bukan kita sengaja pergi cari orang, pergi sentuh orang, dah. Kita ni dah basuh tangan dah pakai mask dah, tuan-tuan, dah berdoa, tiba-tiba kena juga, tuan-tuan. Kena tu kita rasa kenapa kena, dah. Kena tu kita rasa tak baik pada pandangan kita, tapi kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sentiasa mentakdirkan kepada kita ni atas kasih sayang dia, dan mungkin itu yang baik untuk diri dia. Bahkan, tuan-tuan, kalau kita melihat kasih sayang Allah ni atau bersangka baik dengan Allah, pasti kita akan nampak di mana kebaikan COVID ni bila terkena atas diri kita. Kita kena buat Allahu Akbar, betul lah. Kalau aku tak kena COVID ni, tak ada kesedaran jiwa aku macam ni, tak tengok orang susah macam mana. Mungkin ada benda-benda yang Allah nak ajar kita, ataupun mungkin bila kita bersama dengan orang-orang kuarantin ni, kita boleh bawa agama kepada mereka. Mungkin ada kadang-kadang di kalangan masyarakat yang diuji ni, mungkin ada yang susah ke, ataupun ada yang hatinya resah gelisah. Kita dihantar oleh Allah ke sana untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka. Kemungkinan, tuan-tuan, tak, sahabat saya Ustaz Hakim kan, bila mana dia diuji oleh Allah dengan COVID, dia bawa kuliah dekat hospital, dia bawa sembahyang jemaah dan sebagainya kan. Maka itu hikmahnya, ada ustaz-ustaz, maka bolehlah mereka ni solat berjemaah, ada kuliah dan sebagainya. Maka kadang-kadang perancangan Allah tu kita tak nampak. Cuma yang kita kena yakin, apa yang Allah buat ni baik belaka untuk kita. Yang baik itu tak ada masalah, kita boleh terima sebab nafsu kita suka. Ni kadang-kadang ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak suka, kita kena kata, ya Allah ni baik untuk aku, ya Allah. Sebab apa yang aku tak suka ni, tapi hakikatnya di sisimu, ya Allah, aku tahu tidak pernah sesuatu yang kau lakukan kepada aku ni, ya Allah, melainkan semuanya adalah kebaikannya kembali kepada diri aku balik, tuan-tuan ya. Bukan kita minta dak, tuan-tuan ni.
Tapi itulah sebagai jiwa kehambaan, sentiasa hidup hati kita ni dengan hati kita ni baik dengan Tuhan. Jangan hati kita ni buruk sangka ataupun mengeluh dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi perjalanan ni terlalu jauh lagi, terlalu luas untuk kita bicarakan, tuan-tuan. InsyaAllah bertemu lagi kita pada kuliah pada akan datang, tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kekurangan dalam menyampaikan kuliah, tuan-tuan. Untuk kita semakin hati ni semakin boleh mengenal Allah dengan begitu cepat. Tuan-tuan nak cepat lagi kenal Tuhan, banyakkan zikir. Itu nasihat saya nah. Ada anak murid saya kata, ustaz, macam mana saya nak lebih cepat kenal Allah kan? Nak menghadap kitab kan, nak berjumpa dengan ustaz dalam kuliah kadang-kadang seminggu sekali kan, kadang-kadang dua kali seminggu dan sebagainya. Pertemuan tu jarang. Nak cepat macam mana supaya Allah ni bawa kita lebih cepat untuk kenal dia? Banyakkan zikir. Tu jalan dia, tuan-tuan ya. Zikir banyak-banyak, zikir tu lebih mempercepatkan anugerah Allah ke dalam hati kita untuk kita semakin kenal dengan dia. Jadi tuan-tuan nak kenal Allah ni, nak kena banyak zikir. Zikir apa? La ilaha illallah tu buat banyak-banyak, dan zikir Allah. Tuan-tuan ya. Apa yang sebut dengan tuan-tuan ialah pengalaman ataupun apa yang guru saya didik saya, maka benda yang kita lakukan itu benar-benar berhasil, tuan-tuan ya. Maka datanglah anugerah Allah dalam hati kita tu bila kita banyak menyebut nama Allah. Sebut apa, itulah bendanya yang kita dah amalkan, sebut Allah. Maka oleh kerana perkara itulah kita memahami perkara ni, semakin lama semakin kita faham tentang kehidupan dunia ni, tentang kita nak balik pada Allah ni, semakin dipermudahkan oleh Allah. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, banyakkan berzikir, ingat kepada Allah. Tu jalan paling cepat untuk tuan-tuan lebih dekat ataupun lebih Allah bawa tuan-tuan kepada makam untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik, tuan-tuan, semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah, tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada tuan-tuan kepahaman tentang jiwa-jiwa ketuhanan. Tuan-tuan semakin dekat, semakin kenal kepada Allah, semakin kita menghidupkan kehidupan kita ni semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup ini sentiasa kita menjadikan semuanya adalah untuk Allah, dan Allah biarkan hati kita ni jangan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kosongkan hati kita ni selain daripada Allah, insya-Allah, tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.